Sejak ke tahun 51, kas penyelia tapak semua syarikat Negara ini menghadapi permasalahan besar. telah menerima rasuah berjumlah RM5,000. Ke Mahkamah Session di Seremban. Dalam politik rasuah berlaku berkata-kata tempat. Rasuah Malaysia Express. Hai, untuk topik kali ini kita akan belajar tentang jenayah rasuah dalam pentadbiran Malaysia, faktor-faktor berlakunya jenayah rasuah dan kesannya terhadap kelestarian etika dan peradaban. Apakah itu rasuah? Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Terdapat banyak faktor atau punca berlakunya rasuah dalam sesebuah pentadbiran di Malaysia. Ianya boleh jadi dari segi faktor luaran dan juga faktor dalaman. Antara faktor-faktor luaran yang mengundang kepada gejala ini adalah seperti pengaruh keluarga. Terdapat satu kecenderungan yang tinggi dalam diri sesetengah individu untuk membantu ahli keluarga yang memerlukan duit untuk meneruskan kehidupan mereka. Mereka juga tidak sanggup untuk melihat ahli keluarga mereka hidup susah. Contohnya seperti bapa yang tidak boleh melihat anaknya mengikat perut, maka dia akan buat apa sahaja untuk anaknya tidak berasa lapar, termasuklah makan rasuah. Seterusnya, pengaruh rakan sekerja. Sikap seorang manusia adalah mudah terikut-ikut dengan tindakan rakan sekerja yang mengamalkan rasuah. Jika tidak, mereka berasa takut akan dipulaukan oleh rakan sekerja yang lain. Mereka juga terus berpendapat bahawa amalan makan rasuah tersebut tidak harus ditegur kerana takut ia akan menjejaskan ikatan persahabatan mereka. Faktor luaran yang ketiga ialah peluang dan ruang dalam sesebuah organisasi yang sangat terbuka. Contohnya, kawalan dalaman organisasi yang lemah, pelbagai karenah birokrasi yang dapat dijumpai dalam satu komuniti, kurang pemantauan dari pihak atasan yang sepatutnya bertanggungjawab dalam menjalankan amanah tugasan mereka, serta banyak menggunakan kuasa budi bicara dalam membuat keputusan di mana ia menjadi penyumbang ataupun faktor menjurus ke arah rasuah. Kesan rasuah. Pertama, pentadbiran negara menjadi kucak-kacir. Ini adalah kerana rasuah akan mendorong kepada kemerosotan ekonomi dan pengabaian kepentingan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan pentadbiran negara kita terganggu kerana sistem pentadbiran sebuah institusi, sistem dan negara akan lumpuh dengan mudah. Kedua, tumpuan pelaburan dan pembangunan tidak seimbang. Golongan masyarakat perlu menanggung kesan buruknya jika pentadbiran negara terlibat dengan rasuah. Ketidakseimbangan dalam ekonomi bukan wujud kerana sektor ini mempunyai permintaan dan keuntungan yang tinggi, tetapi kerana rasuah, timbullah pertumbuhan ekonomi yang berat sebelah dan sektor-sektor ekonomi yang tertentu sahaja akan berkembang. Ketiga, menghancurkan keharmonian rumah tangga. Apabila seseorang yang sudah berkahwin terlibat dengan kes rasuah, keluarga pesalah yang akan menanggung beban dari segala segi. Ianya akan memalukan nama dan menjatuhkan maruah keluarga. Jika disabit kesalahan, seseorang itu boleh dipenjarakan yang akhirnya akan menyebabkan kehilangan pekerjaan atau akan diturunkan pangkat. Keempat, menggalakkan jenayah dan melindungi penjenayah. Dapat dilihat bahawa jenayah rasuah ini tidak diambil serius oleh golongan atasan kerana terdapat ramai pihak yang bekerjasama menyembunyikan jenayah golongan pihak atasan. Ini akan menyebabkan mereka berasa kebal dan tidak takut untuk terlibat dengan rasuah kerana mereka tidak akan dihukum seperti mana hukuman yang diterima oleh golongan bawahan yang terlibat dengan rasuah. Kelima, kualiti satu infrastruktur atau program terjejas. Contohnya, dalam projek pembinaan jalan raya di mana berlaku rasuah yang melibatkan kontraktor, mereka hanya mengejar keuntungan dengan menerima projek daripada kerajaan pada nilai pelaksanaan tertinggi, tetapi hakikatnya mereka membina jalan raya pada kos yang paling minima demi mengaut keuntungan. Keenam, hak asasi manusia dicabuli. Rasuah dipercayai menjejaskan institusi sedemikian rupa sehingga perlindungan dan promosi hak asasi manusia dikurangkan.
Rasuah menjejaskan demokrasi, tadbir urus dan hak asasi manusia dengan melemahkan institusi yang menjadi asas kepada adil dan saksama masyarakat yang mempunyai akses kepada keadilan untuk semua. Ketujuh, memberi kesan kepada sektor awam dan swasta. Sektor awam dan swasta yang berfungsi sebagai institusi atau organisasi bagi masyarakat setempat juga terkadang bermasalah disebabkan oleh jenayah rasuah. Rasuah menyerang asas demokrasi sesebuah institusi dengan memutarbelikkan proses pilihan raya, menyelewengkan kedaulatan undang-undang dan mewujudkan sistem tadbir urus yang tidak cekap. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi atau mengurangkan kes rasuah yang berlaku di negara kita ini. Antaranya ialah melaksanakan Akta Pencegahan Rasuah 2009. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Akta Pencegahan Rasuah pada tahun 1961 yang kemudiannya telah dipinda pada tahun 1997 iaitu Akta Pencegahan Rasuah 1997. Akta 1997 ini telah pun diganti dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Selain itu, negara kita juga boleh melihat contoh langkah pencegahan rasuah yang mantap dan berkesan daripada negara jiran iaitu Singapura dengan mempertimbangkan fasa penalti dalam ASPRM 2009 iaitu satu perintah pembayaran denda di mana mahkamah mempunyai kuasa untuk memerintahkan pesalah yang disabitkan kesalahan untuk membayar denda jumlah yang sama dengan jumlah suapan atau nilai suapan yang diterima. Seterusnya, pemberi dan penerima rasuah haruslah menerima hukuman yang lebih berat agar dapat menjadi pengajaran kepada masyarakat umum untuk tidak terjebak dalam rasuah. Akhir sekali, pelbagai pihak perlu memperbanyakkan program penerapan nilai murni. Program seperti ini perlu dijalankan setiap bulan untuk menerapkan rasa keprihatinan masyarakat tentang kes rasuah yang semakin berleluasa.